Dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur, kami bawakan kepada anda sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami dalam TV1 pada kali ini untuk bersama-sama kita membawakan kepada anda siaran secara langsung sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019 yang dipaparkan dan juga disiarkan dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur, dan ini merupakan satu lagi lokasi yang strategik untuk penganjuran sebuah acara yang cukup signifikan dan juga acara yang cukup bermakna buat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan saya tidak berkesorangan pada hari ini untuk kita bersama-sama menceritakan dan juga menelusuri perjalanan bagi sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019. Saya amat besar hati untuk memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Tuan Abdul Razak Muda dan juga penguasa kanan Bomba 2 Puan Siti Fazirun Naim. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Puan. terima kasih. Assalamualaikum. Kita bertemu sekali lagi untuk tahun ini. Alhamdulillah, kalau tahun lalu di Dataran Seremban dan kali ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Betul. Dan mungkin kalau kita nak mulakan dahulu sebelum kita menantikan keberangkatan tiba Kepada Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, mungkin Tuan boleh bersama-sama kongsikan kepada kita penghargaan dan juga rasa bangga bagi anggota bomba dan penyelamat dalam penganjuran untuk kali ini, Tuan. Ya, terima kasih Is. Saya Abdul Razak bin Muda, pengarah bahagian latihan, ingin merafat sembah dan menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong atas perkenan baginda berdua untuk mencemaduli bagi merasmikan sambutan Hari Anggota Bomba 2019 yang kali ini diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi kami, seluruh warga bomba, amat berbesar hati dan merasa sangat-sangat bertuah di atas kesudian ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda berdua mencemaduli hadir ke majlis kita pada pagi ini. Dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak RTM yang pada kali ini menyiarkan siaran secara langsung khas untuk sambutan Hari Anggota Bomba yang didatangkan khas daripada Dataran Merdeka. Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Anggota Bomba Sedunia kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga keluarga di mana sahaja mereka berada, Is. InsyaAllah, Alhamdulillah, itu satu penghargaan buat anggota bomba dan penyelamat Malaysia, dan ini juga merupakan salah satu daripada acara yang cukup signifikan bagi anggota bomba memperlihatkan kita kata kredibilitinya sebagai sebuah institusi yang berusaha sedaya upaya memberikan khidmat dan juga sumbangan kepada masyarakat. Puan Farizun pula, kalau kita lihatkan kepada sambutannya ini yang diadakan saban tahun, bagaimana untuk tahun ini dan juga sejarah bagi penganjuran untuk yang diadakan bagi kali ini? Okey, baik. Terima kasih, Is. Okey, apabila kita berbicara mengenai sejarah sambutan Hari Anggota Bomba yang saban tahun diadakan, okey, kita lihat sejarah daripada ada baiknya saya mengimbau kembali sejarah pengujudan perkhidmatan bomba itu sendiri, di mana kita bermula pada tahun 1883, di mana pada ketika itu kita bermula hanya seramai 15 orang keanggotaan sahaja, okey, di negeri Selangor. Dan pada tanggal 21 Februari 1997 bertempat di Genting Highland, pada ketika itu Tuan Dr. Mahathir Mohamad merupakan Perdana Menteri, dengan secara rasminya telah mengumumkan pertukaran nama perkhidmatan bomba kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baik. Kalau kita lihat di situ ada penambahan terminologi penyelamat. Okey, kenapa? Kerana fungsi dan peranan Jabatan Bomba itu sendiri sentiasa berubah mengikut arus pemodenan negara. Dan kita lihat tarikh 4 Mei dipilih adalah berdasarkan kerana pada ketika itu terjadinya satu tragedi di mana di Australia, di Australia, di mana 5 orang anggota bomba telah terkorban semasa operasi pemadaman api hutan di Victoria. Dan selepas daripada itu, kemudiannya tarikh 4 Mei itu dipilih untuk disambut secara rasminya sebagai sambutan Hari Anggota Bomba, atau di peringkat antarabangsanya dikenali sebagai International Firefighters Day. InsyaAllah. Dan itu satu lagi daripada perkongsian tentang bagaimana ia bermula dan bagaimana sambutan itu telah pun dijalankan saban tahun. Betul. Tuan juga untuk penganjuran acara dan juga sambutan bagi untuk hari ini dan juga acara-acara yang berada di sekitar dan juga di sampingnya, mungkin Tuan boleh kongsikan. Selepas ketibaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seluruh warga bomba akan membaca ikrar, menyatakan iltizam, komitmen kami kepada rakyat Malaysia secara khususnya berkaitan dengan tugas dan peranan yang termaktub dalam Akta Perkhidmatan Bomba.
Dan kemudiannya kita ada bacaan sajak yang akan dideklamasikan oleh salah seorang pegawai kita yang telah memenangi sajak di peringkat kebangsaan bacaan pidato. Beliau merupakan orang yang sama sebenarnya pada tahun lepas juga. Encik Muhammad Fauzi sudah mendeklamasikan sajak berkaitan dengan pejuang Wira Merah. Dan selepas itu kita ada pertunjukan Storm, salah satu pasukan elit dalam jabatan yang akan memperagakan pelbagai pertunjukan kebombaan yang mendasari pelbagai tugas dan peranan Jabatan Bomba. Dan tidak lupa juga, kita ada juga gimmick perasmian yang akan dijayakan oleh 3 pegawai wanita dibantu oleh pesawat Agusta AW139. 2 teknik yang akan dipersembahkan adalah berkaitan dengan teknik penyelamatan di tempat tinggi, iaitu teknik winching dan juga abseiling. Dan kemudiannya kita ada acara utama, iaitu perarakan kontingen yang melibatkan 35 kontingen 1,551 orang. Dan diikuti oleh perarakan jentera. 79 jenis jentera akan diperagakan. Dan yang akhir sekali, perarakan jentera oleh helikopter bomber. Kita ada 4 jenis helikopter bermula dengan AW109, AW139, AW189 yang terbaru. Kita ada dua unit dan diakhiri dengan helikopter yang paling besar, iaitu MI-70. Saya rasa acara yang disajikan pada hari ini cukup menarik. Dan untuk makluman penonton-penonton di rumah juga, sebelum ini kita ada juga acara-acara lain yang telah dijalankan, iaitu kita ada acara yang baru pada tahun ini, acara MIRAC, Malaysia International Rescue and Extrication Team Challenge, yang melibatkan 8 negara. Jadi alhamdulillah, acara yang julung kali diadakan di Malaysia pada tahun ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pelbagai negara. Dan kita juga insya-Allah kalau tak ada arah melintan akan diadakan acara larian bomba yang akan diadakan di Cyberjaya pada waktu malam. Kebiasaannya kita adakan di dataran mereka pada waktu siang. Tapi kali ini ada kelainan, iaitu fun run. Kita menerapkan konsep fun run. Dan ada banyak lagi pelbagai program yang akan disajikan di seluruh negara. Maksudnya setiap negeri ada acaranya sendiri. Saya rasa itu saja, Is. Okey, alhamdulillah. Dan kalau boleh kita kongsikan bersama dengan anda gambaran di Dataran Merdeka pada pagi ini sudah pun mula dipenuhi dengan orang ramai untuk turut sama-sama menyaksikan dan juga memberikan sokongan kepada sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019 dan juga majlis pelancarannya, dan insya-Allah akan disempurnakan oleh Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan selepas ini kita akan menyaksikan beberapa atur caranya, iaitu pembarisan dan juga perarakan oleh anggota bomba dan juga daripada jentera bomba dan penyelamat. Juga yang paling penting adalah untuk kita menyaksikan satu persembahan khas yang disajikan. Kalau dalam setiap sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia ini memang akan ada persembahan khas. Kali ini kita rahsiakan dahulu. Kita nak tengok apakah antara yang akan disajikan, dan insya-Allah di Dataran Merdeka pada hari ini kita dapat sama-sama saksikan dan juga dapat sama-sama kami bawakan bersama dengan anda apa yang menarik untuk kita berikan tamsilan yang lebih jelas tentang makna pengorbanan dan juga perjuangan bagi seorang anggota bomba dan penyelamat dan juga jasa dan sumbangan mereka. Dan kami di Dataran Merdeka pada hari ini masih lagi menantikan keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat bagi bersama-sama menyempurnakan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019 di Dataran Merdeka pada hari ini. Dan dapat kita saksikan sekarang ini keberangkatan tiba kenderaan diraja yang membawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, diiringi oleh pasukan bermotosikal dari Polis Diraja Malaysia untuk berangkat menuju ke pentas utama, seterusnya memulakan acara bagi majlis sambutan dan juga perasmian Hari Anggota Bomba Sedunia 2019. Kenderaan diraja
yang sudah pun Keberangkatan tiba ke di bawah pentas duli Yang utama. Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Lagu Dengar Aku yang dimainkan oleh Pancaragam Jabatan Bomber dan Penyelamat diketuai oleh Band Master Muhammad bin Hashim dan juga turut disusuli dengan lintas hormat daripada 4 pesawat udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Baiklah, Alhamdulillah dengan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat mencemaduli bagi sama-sama menyempurnakan majlis sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2019 pada hari ini, memberikan satu signifikasi bahawasanya ini merupakan satu lagi acara dan juga momen yang paling bersejarah dalam sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia buat tahun 2019 juga. Barisan masuk pasukan kawalan kehormatan Jabatan Bomber dan Penyelamat. Baik, pancaragam itu yang turut diiringi dan juga diketuai oleh Band Master Muhammad bin Hashim. Detachment yang terdiri daripada seramai 390 orang anggota bomber dan penyelamat yang kita saksikan tadi pembarisan keluarnya untuk sama-sama kita menyempurnakan dan juga mensusuli dengan acara yang seterusnya selepas ini untuk kita memulakan acara yang paling penting dan juga signifikan buat acara yang bakal diteruskan dalam sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2019. Alhamdulillah Tuan, dapat kita sama-sama saksikan tadi keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah kerana keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku buat kali pertama dalam sambutan Hari Anggota Bomber yang diadakan saban tahun, dan ini satu penghargaan juga buat anggota bomber. Betul Tuan ya. Seperti yang Is katakan, ini adalah julung-julung kalinya Sri Paduka Baginda Yang-di-Pertuan Agong mencemaduli merasmikan sambutan Hari Anggota Bomber. Kami semua warga bomber merasa sangat-sangat beruntung dan ada signifikannya kerana Sri Paduka Baginda Yang-di-Pertuan Agong sendiri merupakan
pemimpin tertinggi di dalam kerajaan Malaysia. Dan kami yakin dan percaya bahawa dengan kehadiran Mencemat Duli Kebas Sri Paduka Baginda mencerminkan sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada rakyat Malaysia secara amnya kepada seluruh warga Bomba. Yang kita sendiri tahu bahawa anggota Bomba saban hari, saban tahun menyabung nyawa, memperjudikan nasib. Dan kita rasa ini adalah salah satu penghormatan yang tertinggi. Dan kalau kita mengikuti sejarah Sri Paduka Baginda, Baginda sebelum ini merupakan Sultan di Pahang, yang mana Baginda sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerja-kerja kebombaan di negeri Pahang itu sendiri. Dan saya rasa jiwa kebombaan yang saya boleh katakan ada pada Baginda sebenarnya itu yang mendorong mungkin perkenan Duli Sri Paduka Baginda Duli Mencemat Duli pada pagi ini. Okay. Baik, dan untuk tema bagi sambutan Hari Anggota Bomba pada tahun ini, apa yang diangkat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sri Puan? Okey, baik Is. Bila kita bercerita mengenai tema pada tahun ini, ia masih lagi mengekalkan tema yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana tema yang kita gunakan pada tahun ini adalah Bomba Tonggak Penyelamatan Negara, ya. Okey, ini adalah terdapat beberapa justifikasi kerana apa kita memilih Bomba Tonggak Penyelamatan Negara ini sebagai salah satu tema. Iaitu kita atas kerja-kerja penyelamatan seperti yang tertakluk di Akta Perkhidmatan Bomba 1998. Right. Itulah dia. Baik, seterusnya kita akan sama-sama menyempurnakan bacaan doa oleh penguasa Bomba Lokman bin Ramli. Dipersilakan Tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا أرحم الراحمين setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kami panjatkan ke hadratmu di atas rahmat dan nikmat yang berterusan kepada kami. Dapat kami berkumpul dalam majlis yang bersejarah dan gemilang ini bersempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2019 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dipohonkan agar majlis ini mendapat naungan rahmatmu. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Sesungguhnya kami pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berhimpun bagi menyatakan komitmen dan iltizam untuk memberikan perkhidmatan mencegah dan memadam kebakaran, menyelamat nyawa dan harta benda dengan efisien dan bersemangat tinggi. Ya Allah, sesungguhnya tugas yang kami pikul ini sentiasa berhadapan dengan ancaman dan bahaya yang tidak diduga. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, berilah pelindungan yang berkekalan kepada kami. Padukanlah semangat kami, tanamkan keberanian yang sejati ke dalam diri kami demi memastikan kesejahteraan rakyat dan pertiwi. Allahumma ya Latifu ya Khabir. Kami bersyukur hidup dalam kesejahteraan dan keamanan tanpa musibah dan bencana besar yang membebankan. Kami mohon ihsan-Mu agar perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan ini sentiasa cemerlang seiring dengan wawasan yang kami rencanakan, seterusnya melonjakkan kami dalam kelompok perkhidmatan awam terbaik di negara ini. Allahumma ya Hakim ya Halim,
berkat keagungan dan sifat rahim-Mu. Kami mohon agar dihindarkan negara kami dari musibah dan mara bahaya seperti kebakaran, banjir besar, tanah runtuh, gempa bumi, ribut taufan dan kemarau panjang. Jauhilah kami dari segala keburukan. Jika ia berupa ujian, maka kurniakanlah kepada kami ketabahan dan kesabaran. Jika berupa peringatan, maka ampunilah kami sebelum ia mendatang. Allahumma ya dzal manni wal ihsan. Kami juga memohon kepadamu agar pegawai-pegawai kami yang banyak berjasa dan berkorban jiwa raga, yang kini telah kembali kepadamu mendapat keredaan-Mu. Dan dengan kasihan belas darimu jua, rahmatilah keluarga yang telah mereka tinggalkan. Allahumma ya halim ya fa'alul lima yurid. Ya Allah, kami memohon kehadrat-Mu akan keselamatan dan kesejahteraan kepada kebawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan kebawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, putera dan puteri baginda serta kerabat diraja sekaliannya. Berkatilah negara kami, rahmatilah pemimpin-pemimpinnya, ampunilah sekalian rakyatnya. Semoga dapat kami hidup dengan aman harmoni dalam sebuah negara yang berbilang kaum ini. Rabbana ati nufusana taqwaha wahdiha subulaha fa anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Sendau! Diri! Majlis mengucapkan penghargaan dan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Ampun Tuanku, pada pohon sembah maklum atau cara berikutnya ialah bacaan ikrar. Baiklah, seterusnya bacaan ikrar yang akan disempurnakan oleh penolong kanan penguasa bomba Nur Hisham bin Muhammad untuk sama-sama membacakan ikrar dan juga bagi memulakan acara sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Nur Hisham bin Muhammad, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, menghadap serta merafat sembah mohon ampuni limpah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk mempersembahkan ikrar. Dipersilakan. Bahawa kami, Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, menyadari tanggungjawab kepada negara, bangsa dan agama, berikrar akan bekerja dengan ikhlas, penuh disiplin, bertanggungjawab dan berintegriti demi kecemerlangan perkhidmatan. Terima
gambaran tentang janji dan juga komitmen bagi anggota bomba dan penyelamat Malaysia untuk sama-sama memberikan khidmat yang terbaik dan juga untuk memastikan agar sebarang perkara yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan Bomba dan Penyelamat dapat diselesaikan dan insya-Allah dapat ditangani dengan kadar yang segera. Dan ini merupakan salah satu lagi daripada perkara yang penting dalam usaha untuk kita melihat sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019 ini dalam usaha untuk kita menaikkan martabat dan juga darjat institusi anggota bomba dan penyelamat itu sebagai sebuah institusi yang dilihat sebagai untuk perlu dihormati dan juga perlu untuk dikenang jasa mereka. Dan anggota bomba dan penyelamat ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang bernaung di bawah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan juga merupakan satu lagi institusi yang memberikan khidmat bakti dan juga sumbangan yang cukup berkesan dalam pentadbiran dan juga pelaksanaan institusi Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Di pentas utama kita berikan laluan kepada ucapan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wala asyrafil wa mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Haziza Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Terlebih dahulu, patik bagi pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan penuh hormat dan takzimnya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya patik dan sekalian hadirin dapat berkumpul bagi meraihkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua berkenan bercemar duli bagi menyempurnakan majlis sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2019. Patik sekalian mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua sentiasa berada dalam keafiatan dan dilanjutkan usia. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua ke majlis ini menunjukkan keprihatinan tuanku yang tinggi terhadap program dan aktiviti peringkat akar umbi yang dilaksanakan untuk manfaat rakyat jelata. Ampun tuanku, dengan penuh hormat dan takzimnya, patik mohon izin dan limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik turut mengalu-ngalukan kehadiran para tetamu dan para hadirin yang turut menyertai majlis ini serta menyembahkan ucapan patik. Yang berhormat Mulia Senator Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Ibni Raja Ahmad Shah Baharuddin Shah, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan yang bahagia Tok Puan Norillah binti Muhammad. Yang bahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentik, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan yang bahagia Datin Seri Hajah Hairani binti Muhammad Tajuddin. Yang amat setia Datuk Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan yang bahagia Datin Jamilah binti Husin. Yang bahagia Datuk Nur Hisham bin Ahmad Dahlan, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yang bahagia ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan. Yang bahagia Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin yang dihormati sekalian. Ampun tuanku, di kesempatan ini ingin patik ucapkan selamat Hari Anggota Bomba kepada seluruh warga bomba sama ada yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara.
Di negara ini, sambutan Hari Anggota Bomba turut diraikan setiap tahun bagi menghargai pengorbanan dan sumbangan anggota-anggota bomba dan Jabatan Penyelamat Malaysia yang mempertarungkan nyawa di setiap saat dan waktu demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia sejagat daripada pelbagai musibah dan bencana. Sambutan ini merupakan satu penghormatan yang amat besar dan bermakna kepada seluruh warga bomba dan menjadi pendorong serta pembakar semangat untuk terus menabur bakti kepada masyarakat. Sesuai dengan tema sambutan bomba, tonggak penyelamatan negara mencerminkan kekuatan, keteguhan, komitmen dan tanggungjawab jabatan ini kepada masyarakat yang secara tidak langsung menuntut mereka untuk terus meningkatkan pengetahuan untuk menghasilkan perkhidmatan terbaik dan profesional. Ampun tuanku, patut sedar bahawa sebagai sebuah organisasi kecemasan, mutu perkhidmatan jabatan ini sangat bergantung kepada kepantasan pasukan dan ketepatan tindakan yang diambil sebaik mereka sampai di lokasi kejadian. Respons time bomba untuk sampai ke tempat kecemasan adalah kurang dari 10 minit. Maka itu mencapai respon time ini patut telah menekankan kepada pembinaan lebih banyak balai bomba di seluruh negara. Alhamdulillah, berkat kemakmuran negara, pada masa ini sebanyak 308 balai bomba telah beroperasi di seluruh negara dan beberapa buah balai bomba lagi masih dalam proses pembinaan. Ampun tuanku, kepesatan pembangunan dan tahap kependudukan yang tinggi di negara ini telah memberi kesan yang signifikan kepada indeks risiko kebakaran, bencana dan kemalangan industri serta domestik. Tahun 2018 mencatatkan sejumlah 110,150 panggilan kecemasan telah dihadiri oleh anggota bomba, iaitu 300 panggilan sehari. 97 kes kematian akibat kebakaran direkodkan berbanding 147 kes pada tahun 2017. Manakala taksiran kerugian dan kemusnahan harta benda pula adalah sebanyak RM3.3 bilion, iaitu penurunan sebanyak 36% berbanding dengan 5.2 bilion tahun 2017. Penurunan jumlah kematian dan kerugian ini adalah hasil daripada perancangan strategik yang dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan langkah-langkah perlindungan, pencegahan dan kawalan kebakaran diamalkan di setiap lapisan masyarakat. Program-program pendidikan turut dipelbagaikan bagi menggalakkan rakyat membudayakan amalan keselamatan dalam kehidupan seharian dan seterusnya melahirkan citizen life saver di negara ini. Antara langkah inklusif yang telah diambil adalah mewujudkan pasukan suri khusus kepada kaum wanita, pasukan bomba komuniti di lokaliti perumahan dan pasukan bomba sukarela di kawasan pulau, kampung air dan rumah panjang. Ampun tuanku, kerajaan juga amat komited dalam menyediakan pelbagai inisiatif untuk memastikan kelestarian perkhidmatan kebombaan di negara ini setanding dengan negara lain di persada antarabangsa. Patut turut berkeyakinan satu hari nanti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat menerajui teknologi penyelidikan, pengkajian serta pembangunan industri kebombaan negara. Seterusnya mempelopori pelbagai peralatan dan kelengkapan pengujian moden serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ampun tuanku, akhir kalam, sekianlah sahaja persembahan ucapan Patik pada pagi ini. Sekali lagi Patik merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku sudi bercemar duli berangkat menyempurnakan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019 pada hari yang bersejarah ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Patik menjunjung kasih tuanku.
Ucapan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan terima kasih atas ucapan menjunjung kasih Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebentar tadi. Ampun tuanku, dengan penuh hormat dan takzimnya, mati mohon sembah maklum bahawa kini sampailah kepada kemuncak acara titah perasmian sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2019. Dan seterusnya titah perasmian yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan akan diteruskan dengan gimik pelancaran sempena dengan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, mengadap dan merafak sembah mohon ampuni limpah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menzahirkan titah perasmian sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2019. Yang Berhormat Menteri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penzahiran titah perasmian oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena dengan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia, mari sama-sama kita saksikan gimik pelancaran sempena dengan hari yang cukup bersejarah bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bagi acara gimik perasmian. Pesawat buatan Itali dengan enjin Pratt & Whitney dan berat maksima 6,800 kg ini diterbangkan pada ketinggian 100 kaki oleh juruterbang penguasa bomba Muhammad Muiz bin Haji Mat Pisar dan dibantu oleh penolong kanan penguasa bomba Muhammad Zuhairi bin Zabidi. Kelihatan di udara kini, pesawat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang menurunkan 2 orang anggota penyelamat wanita dari pasukan MASTIM, iaitu Pegawai Bomba Nur Syamshina binti Johari dan Pegawai Bomba Eritnah Justin dengan menggunakan teknik abseiling. Teknik abseiling digunakan oleh anggota penyelamat bagi tujuan menurunkan penyelamat di kawasan yang sukar, sempit, di tempat yang tiada kawasan pendaratan pesawat, di puncak gunung dan sebagainya. Seterusnya dapat kita saksikan di udara kini seorang penyelamat wanita iaitu penolong penguasa bomba Nur Amiza binti Haji Abdul Ghaffar sedang diturunkan dari pesawat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan menggunakan teknik winching. Teknik winching sesuai dilaksanakan bagi operasi menurunkan penyelamat di kawasan yang tidak mempunyai tempat pendaratan, di puncak gunung, di laut, di tasik, di atas bangunan dan sebagainya. Teknik ini juga digunakan untuk menaikkan mangsa sama ada dari darat dan air serta membawa turun pasukan perubatan dan bantuan makanan di kawasan yang sukar. Ia juga digunakan untuk memindahkan pasukan penyelamat yang terancam ke kawasan yang selamat dengan pantas.
Kelihatan kini anggota-anggota penyelamat wanita MASTIM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang berlari dan membawa bersama pisau RT3 untuk diserahkan kepada Yang Amat Setia, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bagi dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk diletakkan di atas peralatan khas sebagai simbolik perasmian sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2019. Ampun tuanku, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Setia, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menghadap dan merafak sembah. Mohon ampuni limpah perkenan tuanku untuk melaksanakan gimik pelancaran. menandatangani pelancaran sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2019. Alhamdulillah, dengan sempurnanya gimik pelancaran yang disempurnakan oleh anggota bomba dan penyelamat dengan penurunan 2 anggota bomba menggunakan pesawat AW139, itu satu acara yang cukup signifikan tuan dalam kita melihat permulaan kepada sambutan dan juga satu acara yang penting dalam sambutan kita pada hari ini. Betul Is. Kalau kita lihat tadi ada 3 orang sebenarnya Is, pegawai wanita yang diturunkan melalui 2 teknik yang berbeza. Namun begitu, kedua-dua teknik ini, Epsilon dan juga Winching, digunakan untuk menurunkan mangsa di tempat-tempat yang sememangnya susah untuk pesawat helikopter mendarat. Jadi mereka terpaksa menggunakan 2 teknik ini sama ada untuk menurunkan mangsa, atau menurunkan pasukan IMS, menurunkan pasukan penyelamat ataupun menaikkan mangsa yang tercedera. Jadi ada signifikannya kita memaparkan gimik perasmian tersebut. Ini kerana dengan pertambahan 2 buah helikopter AW189 akan dapat menguatkan lagi bahagian udara kami. So sekarang ini Jabatan Bomba mempunyai 9 pesawat udara bomba dan 3 pengkalan udara. Yang mana pada RMK 12 nanti Jabatan Bomba bercadang untuk membina sebuah lagi pangkalan udara di Senai Johor. InsyaAllah kalau tak ada aran melintang. Okey. Dan sekarang di hadapan pentas utama pembarisan keluar detachment pasukan bomba dan penyelamat yang terdiri daripada seramai 390 orang anggota. Betul, dan pasukan detachment ini sudah pun berada seawal mulanya acara tadi, dan kali ini pembarisan keluarnya dan kita akan teruskan dengan acara selepas ini. Baik puan ya, kalau kita boleh lihatkan kepada apa yang telah pun berlaku di separuh masa pertama dalam acara kita pada hari ini, dan akan diteruskan lagi dengan acara-acara yang lebih menarik nanti. Bagaimana puan melihat ini salah satu daripada kebanggaan bagi anggota bomba dan penyelamat untuk melihat fungsi dan juga peranan anggota bomba ditunjukkan dan juga dipamerkan kepada masyarakat secara umum? Baik Ismail, terima kasih. Okey, bagi kami Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini merupakan satu penghargaan di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudi mencemar duli merasmikan majlis yang saban tahun kita adakan. Okey, di mana
majlis sambutan Hari Anggota Bomba ini diadakan bagi menghargai jasa-jasa dan pengorbanan anggota-anggota yang telah terkorban ataupun anggota-anggota kita yang mencurahkan seluruh jiwa raga mereka demi keselamatan masyarakat dan juga negara khasnya. Okey, di mana kita dapat lihat mereka bersengkang mata, mengikat perut, berjuang bagi menjaga keamanan negara, yang mana kita tahu saban tahun risiko-risiko ataupun insiden-insiden yang berlaku semakin hari semakin meningkat dan juga risiko itu semakin kompleks. Dan dengan adanya juga aset-aset daripada Jabatan Bomba yang kita lihat daripada evolusinya, daripada awal penubuhan Jabatan Bomba itu sendiri, kita lihat ia adalah salah satu kebanggaan Jabatan Bomba, di mana sekarang ini kita telah ada pelbagai jenis aset, termasuk kita lihat tadi sebentar tadi itu pesawat udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia East. Dan dari situ kita dapat lihat bagaimana Jabatan Bomba ini berfungsi. Okey, daripada saban tahun ke tahun kita lihat evolusi peranan dan tanggungjawab bomba itu sendiri telah meningkat dan juga menjadi semakin penting kerana kekompleksan insiden dan operasi yang dijalankan saban tahun ini. Baik, itu salah satu daripada perkongsian yang cukup menarik dan insya-Allah akan diteruskan dengan pelbagai lagi acara yang akan sama-sama kita saksikan. Dan sekarang ini di pentas utama kita berikan laluan bagi acara ataupun persembahan deklamasi saja oleh Tuan Muhammad Fauzi bin Jamika untuk menitipkan dan juga memberikan gambaran tentang jasa dan pengorbanan anggota bomba dan penyelamat. Penglibatan 100 anggota termasuk 2 orang wanita akan mempamerkan kesepaduan gerak kerja berpasukan, kekentalan semangat, kemahiran, kecekapan, kepantasan bertindak serta kekuatan mental dan fizikal anggota-anggota pasukan penyelamat ketika menangani situasi kecemasan. Ampun Tuanku. Ampun Tuanku. Dan sejarah pun tercipta. Kami selak helaian demi helaian episod cinta luka bersama simpahan air mata dari maruah wira merah tinggalan moyang berzaman. Meski telah hancur sejarah cinta berdarah, meski telah lebur dakapan mesra pejuang murni, namun segala yang pernah musnah, darah yang pernah mengalir, juga nyawa yang telah pergi, membangkitkan lagi urat dan nadi pembela pertiwi, menjunjung marwah bangsa bermartabat. Dan sejarah pun terpahat. Dalam panas udara membakar, dalam ganas ombak menyambar, dalam cemas jantung berdebar, perjuangan panjang ini tidak pernah terhenti, walau nyawa galang gantinya. Pejuang wira merah, meski caci dan maki jadi hidangan, umpat dan keji jadi santapan, pegakkan telingamu dengan keikhlasan. Jangan pernah kau menyerah kalah dengan kata keji yang dilemparkan. Percayalah, masih ada yang menghargai pengorbananmu. Masih ada yang memahami perit jerihmu. Masih ada yang mendoakan kesejahteraanmu. Kerana kalian adalah pejuang wira merah berhati kental yang berakarkan kekuatan dan keberanian, yang bertunjangkan
ketulusan dan kejujuran tanpa mengharap puji dan balasan. Ayo pejuang Wira Merah, mari kita bina reputasi sang celoreng hitam merah menyala. Mari kita renangi arus merah dan laut sumpah yang telah kau hada misinya. Mari kita alunkan sebuah mimpi kesejahteraan jagat maya. Mari kita panaskan semangat perwira. Ayo wiraku, kita lestarikan keyakinan untuk dipercayai selamanya. Kita kekalkan tembok kemegahan bangsa ini dengan semangat dan kekuatan. Kita redahi segala sendaian demi sebuah kesejahteraan. Kerana kita memiliki kelengkapan dan ketangkasan pada setiap anggota dan sukarelawan seluruh watan. Kamilah Wira Merah Pejuang Abadi. Akan kami tentang panas bahang marak menyala. Akan kami harung cabaran merentang. Akan kami pertahan cinta wajah wira sejati. Kerana kamilah Wira Merah, tonggak penyelamatan negara. Kepadamu, Wira Merah yang telah pergi meninggalkan kami, damailah kalian dalam dakapan rahmat Tuhan. Dan kami berjanji akan sentiasa mengingati kalian dalam doa dan langkah perjuangan ini. Sesungguhnya perjuangan suci adalah buahnya ranum di syurga abadi. Seluruh ingatan kekal menyusur perjalanan zaman. Sekian, terima kasih. Menjunjung kasih tuanku. Ampun Tuanku, Patik pohon ampuni lipat perkenan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku untuk Patik memberikan ulasan persembahan. Ampun Tuanku, pertunjukan kebombaan pada kali ini akan menunjukkan satu gerak kerja pasukan Storm yang mempunyai pelbagai aksi dan disiplin dengan menggunakan jentera dan peralatan yang minima dalam membina kekuatan tubuh badan serta keseimbangan pergerakan. Persembahan oleh pasukan Storm yang akan mempamerkan kecergasan dan juga ketangkasan anggota bomba dan penyelamat dalam melaksanakan pelbagai misi-misi penyelamatan dan misi-misi kecemasan. Ampun tuanku, situasi yang kelihatan sekarang ini adalah aktiviti membina fitness sebagaimana kerja-kerja rutin harian di balai mengikut jadual tugasan harian.
Kita menunjukkan kecekapan menaiki dan menuruni tangga melalui pelbagai kaedah. Gerak kerja yang kita saksikan kini lebih menumpukan kepada aksi yang melibatkan keberatan badan bagi meningkatkan kekuatan, kecergasan dan keseimbangan melalui pergerakan seperti mengangkat diri, melompat, menghayunkan badan dengan menggunakan keberatan badan sendiri. Ampun tuanku, disiplin yang ditunjukkan sekarang ini adalah dinamakan thrust, yang mana Ampun tuanku, disiplin seterusnya adalah senaman advanced calisthenics seperti muscle up, 360 on the bar, front and back lever menggunakan bar. Terdapat 3 persamaan utama di antara calisthenics dengan bidang tugasan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, iaitu kekuatan fizikal, kekuatan mental dan juga semangat
Itu dia persembahan daripada pasukan Storm daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat. Satu persembahan yang cukup menarik, Tuan, dan diserikan lagi dengan disiplin-disiplin kecergasan dan juga disiplin-disiplin yang biasa dilakukan oleh anggota Bomber dan Penyelamat. Mungkin Tuan boleh bersama-sama terangkan dan kongsikan bersama dengan kami. Baik, terdapat 100 pasukan Storm yang menggayakan pelbagai disiplin. Ya, kalau kita dengar tadi, banyak calisthenic movement. Calisthenic movement ini bermaksud ada pergerakan yang memerlukan agility, ketangkasan, ketepatan dan juga kecepatan. Yang mana semua elemen ini diperlukan oleh seorang anggota bomber dalam melaksanakan tugas-tugas yang berisiko dan juga berbahaya. Jadi simbolik pertunjukan ini adalah bagi memaparkan elemen semangat setiap kawan. Kita ada elemen trust tadi, elemen disiplin, kekuatan, kecergasan dan juga daya tahan itu sendiri. So, ini sebenarnya semangat yang cuba dipaparkan kepada keseluruhan anggota bomber. Kerana tidak semua orang berpeluang untuk menjadi pasukan Storm. Pasukan Storm merupakan pasukan elit yang ada dalam jabatan yang telah mendapat pengiktirafan isyarat. Pasukan khas daripada antarabangsa juga turut mengiktiraf pasukan-pasukan yang ada di Malaysia, khususnya pasukan Storm itu sendiri. Baik, satu disiplin yang cukup mengagumkan, dan kalau kita lihat di situ, disiplinnya itu bukan senang dikuasai, memerlukan latihan yang bertahun-tahun dan juga pengalaman yang cukup lama dan juga boleh dikatakan masak dengan anggota bomber itu untuk dimahiri dan juga untuk diberikan penekanan kepada anggota bomber. Mungkin ini salah satu daripada keperluannya, Tuan. Ya, betul. Even pemilihan pasukan Storm itu sendiri melalui proses yang sangat ketat. Jadi mereka mesti memenuhi ujian kecergasan dan juga pengetahuan. Barulah mereka diberi peluang untuk mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan dengan penyelamatan itu sendiri. Saya rasa kita sudah memiliki ramai anggota Storm di seluruh Malaysia dan kita mensasarkan bagi setiap negeri mempunyai sekurang-kurangnya 30 orang pasukan Storm bagi tujuan digerakkan pada bila-bila masa apabila berlaku kes-kes yang tidak boleh diselesaikan oleh anggota bomber biasa. Baik, tahniah sekali lagi diucapkan kepada pasukan Storm yang telah pun memberikan satu persembahan yang cukup bertenaga dan boleh kita kata ramai yang datang ke sini kagum dengan skill-skill ataupun kemahiran yang ditunjukkan itu. Bukan saja kemahiran berbentuk fizikal tapi juga kemahiran mental dan juga pertahanan dalam diri itu amat penting untuk diterapkan kepada anggota bomber, Tuan. Betul, setiap tahun pasukan Storm menggayakan disiplin yang berbeza. Tahun ini ada kelainannya sendiri. Kita menggayakan di samping 2 buah jentera Rapid Fire Rescue Tender. Sebelum ni dalam 2 pertunjukan yang dulu kita tak pernah sertakan dengan jentera tersebut. Jadi ada sebabnya kerana RFRT ini merupakan salah satu jentera yang sangat penting digunakan di kawasan-kawasan yang susah dimasuki oleh jentera-jentera besar. Jadi RFRT adalah sinonim jentera yang digunakan oleh pasukan Storm itu sendiri. Baik, pasukan Storm sudah pun bergerak keluar dari pekarangan pentas utama dan persembahan itu telah melengkapkan lagi antara atur cara yang telah pun dirancang dan juga diatur sempena dengan sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2019. Dan kalau kita boleh kongsikan juga, Tuan, ya, banyak jasa dan juga pengorbanan telah pun dilakukan oleh anggota bomber dan penyelamat yang tidak dapat kita sama-sama ketahui bagi rakyat kita sendiri tanpa kita mendalami dan juga mengenali dengan lebih dekat fungsi dan juga tugas peranan mereka. Okey, kita juga tadi telah mendengar sajak yang telah dideklamasikan oleh Encik Fauzi. Yang mana dalam sajak tersebut mengimbau kembali perjuangan yang telah ditunjukkan oleh pasukan bomber. Dan kita juga mengalami satu tragedi yang menyayat hati pada tahun 2018 yang mana kita telah kehilangan pegawai bomber yang agak ramai dalam 3 kes insiden. Jadi pengorbanan ini saya rasa mendapat sanjungan dan juga penghargaan daripada masyarakat amnya. Dan sedikit penghargaan kami rasa untuk pasukan bomber sudah cukup untuk memarakkan kembali semangat juang dalam memastikan agar seluruh
seluruh rakyat Malaysia dapat tidur dengan lena. Okey, dan seterusnya kita akan beralih ke acara ataupun acara yang dinanti-nantikan oleh mereka yang hadir di Dataran Merdeka pada hari ini. Kita mulakan dengan acara perbarisan oleh agensi-agensi yang terlibat secara langsung di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga agensi-agensi sokongan yang juga turut memberikan komitmen bagi sama-sama menaikkan nama dan juga institusi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dimulakan dengan pembawa bendera anggota Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baik, Puan Farizon, ini satu signifikan kepada permulaan acara perbarisan pada kali ini. Kita mulakan dengan agensi-agensi sokongan di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Apakah sebenarnya fungsi, tugas dan peranan agensi ataupun institusi-institusi di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat ini? Okey, terima kasih Ismail. Ada baiknya kita mulakan dulu dengan memaklumkan bahawa perarakan anggota dan jentera yang ditunjukkan pada pagi ini adalah diketuai oleh Muhammad Umrani, Penguasa Bomba Umrani bin Cik Mat, di mana kita ada 35 kontingen dan 79 unit kenderaan dan juga penyertaan daripada seramai 1,551 orang peserta. Okey, di sini kita lihat terdapat beberapa agensi luar yang menyertai sekali perarakan anggota dan juga kontingen jentera ini, di mana dalam merealisasikan hasrat kerajaan dalam merakyatkan perkhidmatan kebombaan. Okey, kita dapat banyak pasukan tindakan awal ataupun first responder yang telah kita tubuhkan, okey, bagi menangani insiden kebakaran yang berlaku pada peringkat awal. Okey, penubuhan pasukan tindakan awal ini adalah dari pelbagai peringkat. Okey, bermula daripada peringkat kanak-kanak, iaitu kita ada kelab 3K, dan juga peringkat sekolah rendah dan juga menengah. Okey, kita ada kadet bomba dan juga institusi pengajian tinggi, iaitu kita ada kos siswa bomba. Tidak lupa juga NGO dan sebagainya. Kita beri mereka didikan dan juga pembelajaran kepada mereka tentang bagaimana kita boleh menghapus bahaya kebakaran, ataupun sebagai contoh kita ajar mereka bagaimana untuk tidak terbakar ataupun learn on how to not be burned. Okey, di sini kita beri didikan dan sebagai pembelajaran. Okey, secara tak langsung mereka ini tahu bagaimana untuk berdepan ataupun mengendalikan insiden kebakaran ataupun apa-apa insiden kecemasan pada peringkat permulaan dia, Is. Baik, ayo kita berikan tumpuan kepada pembarisan agensi-agensi yang memberikan sokongan secara langsung kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bersama-sama mewarnai pembarisan pertunjukan kali ini adalah 35 orang kanak-kanak comel bersama guru-guru pembimbing dari Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-kanak atau Kelab 3K, diketuai oleh Puan Nurul Ashikin binti Muhammad Zainuri, guru Kelab 3K Tadika Perpaduan Desa Tasik. Beriringan bersama maskot bomba dikenali sebagai Situpai Edi, singkatan dari Early Detection in Emergency. Kontingen Bomba Community merupakan gabungan pasukan Bomba Community dengan keanggotaan seramai 35 orang dan diketuai oleh Encik Hassan bin Abdul Rahman, Ketua Pasukan Bomba Community Daerah Sentol. Tujuan penubuhan Bomba Community adalah untuk menjadi ejen kepada Jabatan Bomba dalam menyalurkan pengetahuan dan penghayatan tentang keselamatan kebakaran kepada masyarakat. Dituruti kontingen Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK seramai 35 orang dengan diketuai oleh Encik Muhammad Rashid bin Ramli. Organisasi Keselamatan Kebakaran ditubuhkan di premis-premis yang ditetapkan sebagai mematuhi kehendak undang-undang bagi memastikan setiap premis berisiko diberi perlindungan dalam aspek pencegahan kebakaran. Seterusnya bakal melintasi pentas diraja kontingen Organisasi Keselamatan Kebakaran Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dengan keanggotaan seramai 35 orang dan diketuai oleh Encik Anwar bin Hashim.
Berikutnya, kontijen pasukan bomba sukarela gabungan PBS Kepung, PBS Desa Petaling, PBS Sentul dan PBS Salah South dengan diketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Seri Lok Wai Hong dan 35 orang anggota. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Turut mengambil bahagian ialah kontijen Persatuan Suri dan anggota wanita Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selamai 35 orang. Berikut merupakan kontijen Central Emergency and Fire Services Petronas dengan keanggotaan seramai 30 orang diketuai oleh Encik Muhammad Zul Hairul bin Muhammad Razila. Seterusnya bakal melintasi pentas diraja adalah kontijen Fire and Hazmat Kualiti Alam dengan keanggotaan seramai 35 orang diketuai oleh Senior Fire Inspector Fire Hazmat Muhammad Naim bin Syaharuddin. Kelihatan kontijen bomba North Spot dengan keanggotaan seramai 25 orang. Kontijen ini diketuai oleh penolong penguasa bomba Yazid bin Jemain. Berpegang kepada prinsip profesional and responsif, seterusnya kontijen Airport Fire and Rescue Service KLRA diketuai oleh Eksekutif AFRS Malaysia Airport Ahmad Fazli bin Muhammad. Seterusnya akan melintasi pentas diraja kontijen perkhidmatan bomba Tentera Udara Diraja Malaysia dengan keanggotaan seramai 25 orang dan diketuai oleh Kapten Muhammad Hairul bin Abdul Razak TUDM. Melintas lalu di hadapan pentas diraja kini pasukan Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team SMART merupakan sebuah pasukan gabungan di antara JPPM, PDRM dan ATM diketuai oleh penguasa bomba Wan Muhammad Sufian bin Wan Ismail. Bakal melintas selalu adalah kontijen Projek Himalaya 2020 merupakan peserta program pendakian media Pahang dan Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia Negeri Pahang seramai 35 orang. Kumpulan ini aktif menganjurkan program mendaki sejak 2014 dan telah membuat banyak pendakian di sekitar Asia atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Projek Himalaya 2020 akan menjejaki beberapa titik utama di Banjaran Himalaya pada tahun hadapan. Diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk D. Haizi bin Hussein, Presiden Kelab Media Pahang. Kini bergerak seiring bersama merupakan kontijen gabungan pasukan bomba dari pelbagai negara iaitu Macau, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pegawai-pegawai bomba ini merupakan peserta-peserta bagi pertandingan Malaysia International Rescue and Extrication Challenge atau MIREC. Ampun tuanku, melangkah segak berpakaian seragam biru penuh berdisiplin dan sentiasa berazam memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan terbaik kepada masyarakat. Melintasi pentas diraja, kontijen pegawai kanan dan pegawai bomba lelaki diketuai oleh penguasa bomba Muhammad Federal Azrin bin Marazif. Mesra penuh kesantunan, tegas dan bersemangat tinggi seiring melintasi kini kontijen pegawai kanan dan pegawai bomba wanita dengan kekuatan anggota seramai 80 orang dan diketuai oleh penguasa bomba Nurhayu Firdaus binti Hashmuddin. Berbekalkan keilmuan, kemahiran, kepantasan dan keberanian, dapat kita saksikan kini kontijen unit Structure Fire. Kontijen ini dibarisi oleh 100 orang pegawai dan diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Safwan bin Abdul Razak. Berikutnya kita saksikan pula kontijen forensik kebakaran yang dianggotai seramai 56 pegawai dan diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Afiq bin Yusof. Fungsi utama pasukan ini adalah menjalankan penyiasatan bagi mengenal pasti sebab dan punca berkaitan dengan sesuatu insiden kebakaran.
bakal melintas selalu di hadapan pentas diraja kini. Unit High Rise Rescue iaitu unit khas untuk operasi penyelamatan di bangunan tinggi dengan keanggotaan seramai 56 orang. Pasukan ini diketuai oleh penolong penguasa bomba Ahmad Nazirul Mubin bin Narudi. Segak berjalan lalu Contingent Unit Emergency Medical and Rescue Services atau EMRS dengan keanggotaan seramai 56 orang pegawai bomba dan diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Khairul Izwan bin Osman. Dituruti seterusnya Kontijen Unit Penyelamatan Kemalangan Jalan Raya atau RTA yang turut dilengkapi dengan impuls gun yang anggotai seramai 56 orang dan diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Azri bin Abdul Kadir. Bakal melintasi pentas diraja kini Kontijen Pasukan Penyelamat di Air atau dikenali sebagai PPDA yang melaksanakan kerja-kerja penyelamatan di air seperti operasi mencari mangsa lemas diketuai oleh penolong penguasa bomba Abdul Hafiz bin Nurani. Seterusnya dapat kita saksikan Kontijen Unit Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive atau CBRNE yang anggotai seramai 60 pegawai dan diketuai penolong penguasa bomba Mahazir bin Maghribi. Dapat kita saksikan Kontijen Unit Hazmat yang dianggotai 56 pegawai dan diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Fatul Muin bin Muhammad Hafiz. Bakal melintasi pentas diraja adalah Kontijen Bahagian Udara Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia diketahui oleh penolong penguasa bomba Nur Hisham bin Muhammad Noh melaksanakan misi kebombaan melalui udara agar operasi dapat dilaksanakan secara strategik, cepat dan berkesan di tempat yang tidak boleh dimasuki oleh kenderaan darat. Melintasi pentas diraja adalah Kontijen Multi Skill Team atau MAS, merupakan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menangani insiden-insiden pemadaman dan penyelamatan di hutan serta udara, diketuai penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syawaluddin bin Amin Nordin. Kelihatan kini Kontijen Unit K9 atau unit pengesan diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Hairul Nuzam bin Meskam dengan keanggotaan seramai 56 orang. Sebanyak 7 ekor anjing dari baka Border Collie, English Springer Spaniel, Labrador dan Malinois bersama 7 orang dog handler berperanan memantap dan meningkatkan keberkesanan penyiasatan serta kerja-kerja mencari dan menyelamat. Berikut adalah Contingent Special Tactical Operation and Rescue of Malaysia atau STOM, pasukan khas yang ditubuhkan bagi menangani insiden-insiden urban fire search and rescue yang berskala besar dan sukar untuk ditangani. Kontijen ini diketuai oleh Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Ridwan bin Nur Jamuddin. Ampun tuanku, atau cara berikutnya perarakan jentera-jentera pelbagai fungsi yang digunakan oleh Jabatan Bomba dan Pelamat Malaysia serta agensi-agensi jemputan. Mendahului perarakan kenderaan pada pagi ini, kita mengimbau kembali nostalgia di awal penubuhan pasukan bomba negara dengan menyaksikan 3 buah basikal antik yang pernah digunakan oleh perkhidmatan bomba di negara ini pada sekitar tahun 40-an dan awal 50-an. Berikut adalah jentera bomba antik yang pernah digunakan oleh perkhidmatan bomba di negara ini pada sekitar tahun 50-an. Jentera bomba jenis Dennis pada masa ini disimpan sebagai bahan pameran serta sejarah untuk rujukan ilmiah. Kelihatan kini 2 unit jentera bomba antik jenis Land Rover yang digunakan oleh perkhidmatan bomba sekitar tahun 50-an dan 60-an. Pada masa itu, jentera bomba Land Rover ini digunakan semasa operasi pemadaman kebakaran di kawasan yang sempit. Seterusnya, bakal kelihatan adalah 15 unit Rapid Intervention Motorcycle atau RIM. Terdiri dari 3 kategori iaitu motor rescue, motor pump dan motor hose. Penggunaan motosikal ini adalah satu kaedah penyelesaian untuk sampai lebih pantas ke lokasi insiden, khususnya di kawasan yang mempunyai kesesakan trafik atau lorong sempit.
bergerak di laluan ketika ini dua unit Amphibious All-Terrain Vehicle atau AATV berfungsi membawa megah bergerak di laluan ketika ini dua unit Amphibious Rescue Inflatable Boat atau ARIB dilengkapi dengan tayar memberikannya keistimewaan untuk digunakan di air dan di darat khususnya dalam melaksanakan tugas mencari dan menyelamat mangsa semasa bencana banjir. Diikuti dengan 4 unit Fire Rescue Vehicle FRB buatan Jepun serta mempunyai tangki air berserta pam berkapasiti 2,000 liter yang dilengkapi dengan peralatan pemadaman kebakaran milik pasukan bomber sukarela Kepong dan Batu, pasukan bomber sukarela Saujana Utama, pasukan bomber sukarela Gombak dan pasukan bomber sukarela Bangi. Kini melintasi pentas diraja adalah 3 unit Quick Attack Vehicle milik Heng Yuen Refining Company Berhad. Jentera pelbagai guna ini dilengkapi dengan peralatan yang canggih bagi menangani insiden awal kebakaran. Turut menyertai perarakan jentera adalah satu unit foam tender model FM12 jenis Volvo milik CEFS Petronas. Jentera ini dilengkapi dengan heavy duty pump berkekuatan 3,000 galon per minit. Seterusnya adalah satu unit water and foam tender milik Bomber Northport Malaysia Berhad. Mereka melintasi pentas diraja adalah jentera Nissan Fire and Rescue Water Tender milik Kualiti Alam Negeri Sembilan. Bergerak di laluan kini adalah satu unit Heavy Rescue Pumps O1 milik Gamuda MMC Kuala Lumpur. Bakal melintasi pentas diraja satu unit jentera pemadaman foam tender milik Bomber Malaysia Airport jenis Rosenboil Panther CA5. Kelihatan kini satu unit jentera milik Bomber TUDM Primary Foam Tender PFT Rosenbauer.
Kelihatan kini dua unit satu unit kenderaan jenis Eno. Kenderaan ini digunakan bagi membawa anjing-anjing pengesan ke lokasi operasi bagi menjalankan search and rescue dan juga penyiasatan kebakaran. Kelihatan kini dua unit light fire rescue tender LFRT jenis Mercedes Altego 1125F. Seterusnya, kelihatan dua unit fire rescue tender jenis Kenya P310 yang punya kepanjangan 8.62 meter serta ketinggian 3.2 meter. Dilengkapi dengan pan dan pelbagai alatan menyelamat dan berkemampuan bawa air sebanyak 3,600 liter. Sehingga seterusnya tiga jenis jentera hazmat dilengkapi dengan pelbagai peralatan canggih bagi detection, identification and monitoring bahan kimia berbahaya serta kelengkapan personal protection equipment PPE. Daripada pembarisan anggota itu tadi disusuli dengan perbarisan jentera dan juga aset-aset yang dimiliki oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Satu keunikan yang dapat kita saksikan bersama tuan daripada jentera yang dahulu digunakan dan jentera terkini yang digunakan serta jentera-jentera sokongan oleh agensi-agensi yang juga bernaung di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Betul. Kalau kita perhatikan tadi, ada jentera yang sebenarnya milik premis-premis yang ada institusi kebombaan itu sendiri. Contohnya jentera milik TUDM, jentera milik airport dan jentera milik CEFS. Dan di tengah-tengahnya kita perhatikan ada jentera yang dipunyai oleh pasukan bomba sukarela. Dan jentera-jentera pasukan bomba sukarela ini sebenarnya adalah ada yang berbentuk daripada sumbangan daripada kerajaan Jepun, ada yang dimiliki, maksudnya dibeli sendiri oleh pasukan tersebut, dan ada setengahnya adalah disumbangkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat itu sendiri. Dan kemudiannya kita diakhiri dengan jentera-jentera milik pasukan bomba itu sendiri. So untuk maklumat Is dan para penonton, jentera ini terbahagi kepada dua jenis lah. Ada jentera yang bertujuan untuk tujuan pemadaman kebakaran dan ada jentera yang sebenarnya dikhaskan untuk penyelamatan. Kalau kita perasan, jentera yang ada tangga, kita namakan TTL dan juga ALP, Aerial Ladder Platform, khas untuk menyelamat di bangunan tinggi yang boleh mencapai ketinggian sehingga 32 dan 34 meter. Kita ada dua jenis jentera, 32 hingga 34 dan juga 52 sehingga 54 meter. Itu adalah jentera terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Bomba. Dan kalau diikutkan juga kepada jenis-jenis jentera itu, ada yang digunakan untuk tujuan kecemasan, penyelamatan dan juga kawasan-kawasan yang berisiko. Pembahagian kepada segmen ataupun kategori kawasan-kawasan ataupun kecemasan yang berisiko ini telah pun memungkinkan Jabatan Bomba untuk meletakkan satu SOP yang terkini dan terbaru terhadap penggunaan jentera yang akan digerakkan. Okey, bagi kawasan kampung ataupun bagi kawasan yang susah dimasuki oleh jentera-jentera besar, okey, sudah tentunya kita akan menempatkan jentera-jentera seperti Rapid Fire Rescue Tender yang lebih kecil tapi mempunyai kapasiti yang lebih kurang sama. Kami juga ada pasukan RIM, Rapid Intervention Motorcycle, iaitu set motosikal yang mengandungi 3 komponen utama. Dan manakala bagi kawasan yang tiada pilih bomba seperti highway, sudah tentunya kami memerlukan water tanker yang berkapasiti 10,000 liter dan juga 20,000 liter yang pada tekanan bar 7 bar mereka mampu bertahan sehingga 10 minit dan juga 20 minit. Kalau disaksikan juga kehadiran pesawat udara ataupun aset-aset udara oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat pada hari ini untuk menambah serikan lagi juga keunikan kepada perarakan dan juga pembarisan bagi sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia kali ini, tuan. Ya, di akhir perarakan jentera kita boleh lihat 4 jenis helikopter yang akan menunjukkan penerbangannya, iaitu yang pertama dimulai dengan Agusta A109 Agusta, kemudian diikuti oleh A139 dan yang terbaru adalah 189 dan diakhiri dengan dengan MI-70, iaitu pesawat kami yang paling besar. Jadi keseluruhannya kami memiliki 9 helikopter pesawat udara dengan 3 pangkalan udara. Baik, semua penonton
sekarang sedang memberi tumpuan ke udara dan melihat pesawat yang digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat semasa misi-misi penyelamatan dan juga misi-misi kecemasan, dan beberapa jenis telah pun disebutkan oleh Tuan Razak sebentar saja tadi, dan ini merupakan acara kemuncak ataupun pengakhiran kepada pembarisan dan juga perarakan kita pada hari ini. Puan Farizon melihatkan kepada alhamdulillah dengan sempurnanya acara pada kali ini. Harapan Puan Farizon mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat melihatkan kepada acara-acara memberikan penghargaan kepada anggota bomba seperti ini dapat diteruskan insya-Allah pada masa-masa mendatang. Okey, baik Is, ya. Harapan kami agar masyarakat akan terus memberi sokongan terhadap segala sumbang bakti yang telah kami curahkan, dan mungkin kami sedikit lewat tiba di tempat kebakaran, ataupun mungkin kami pernah dicerca, ataupun mungkin kami pernah berlari lebih laju. Mungkin kami pernah bersengkang mata, ataupun mungkin kami perlu mengikat perut, bermandi peluh, ataupun mungkin kami perlu meninggalkan keluarga tercinta. Tetapi percayalah, semua ini kami lakukan dengan hati yang ikhlas, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan memastikan anda semua dapat tidur lena tanpa perlu risau bahaya yang mendatang. Okey, kami yakin tiada agensi sebaik bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tetapi percayalah, mungkin keterangan bukan membangga diri ataupun angkuh, tetapi percayalah kata-kata ini hanyalah penyedap hati bagi dan pembakar semangat untuk kami terus berjuang memberi yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat dan negara, kerana kami adalah tonggak penyelamatan negara. Dan juga keberangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan keberangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bergerak dan juga berangkat menuju ke pameran yang disediakan di Dataran Merdeka ini. Dan juga buat penutup untuk acara secara langsung kita pada hari ini, Tuan, harapan Tuan juga mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat melihatkan kepada biar masyarakat mengetahui fungsi dan tugas anggota bomba dan penyelamat dan juga menghormati sebarang bentuk tugasan yang dilaksanakan oleh anggota. Terima kasih Is. Saya rasa bukan hanya keringat peluh yang telah kami curahkan, malahan banyak darah juga kami telah tumpahkan. Tahun lepas sahaja 8 anggota kami terkorban dalam 3 misi yang utama. Jadi besarlah harapan kami supaya masyarakat menjadari peri pentingnya kewujudan pasukan bomba dan lebih menghargai kewujudan kami. Itu sahaja yang kami perlukan daripada masyarakat. InsyaAllah kami akan cuba perkemaskan standard operating procedure yang ada. Kami cuba akan berlari dengan lebih laju, bersengkan mata, mengikat perut, semuanya untuk memastikan supaya rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman dan sentosa. InsyaAllah, terima kasih dan juga sekalung tahniah buat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atas segala komitmen tugas yang dilaksanakan, dan juga untuk majlis sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2019 yang dilangsungkan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada hari ini, dan juga merafak sembah menjunjung kasih ke atas keberangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat mencemaduli bagi menyempurnakan acara perasmian pada hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama TV1. Assalamualaikum.